Dia menyiarkan, dia memilih keluarganya berbanding saya sekali lagi. Apabila saya melawat ayah saya yang sakit, saya menjawab, sentiasa akan. Kemudian ayah saya pulih dan menulis surat wasiatnya. Dia kehilangan 6 angka karena emoji gulung mata. Saya, lelaki berusia 35 tahun, menulis ini dari bilik tidur zaman kanak-kanak saya, coba memproses bagaimana satu emoji memusnahkan hubungan 3 tahun saya dan menyebabkan teman wanita saya Natalia, 31, kehilangan sejumlah wang yang mengubah hidup. 2 bulan yang lalu, ayah saya, 67, mengalami serangan jantung. Bukan serangan jantung yang ringan juga. Jenis di mana mereka menggunakan perkataan seperti pembuat janda dan bertuah kerana masih hidup. Kakak saya Jena, 33, menghubungi saya pada pukul 2 pagi, menangis teresa-esak sehingga saya hampir tidak dapat memahaminya. Ayah sedang menjalani pembedahan. Mereka tidak tahu sama ada dia akan selamat atau tidak. Saya memasukkan pakaian ke dalam beg dan memandu selama 4 jam terus ke hospital. Natalie tidak mengejutkan pun. Hanya meninggalkan nota yang mengatakan kecemasan keluarga. Ayah di hospital. Kami akan menghubungi apabila saya tahu lebih lanjut. Apabila saya sampai di sana, ayah sudah keluar dari pembedahan, tetapi dalam keadaan kritikal. Ibu sangat teruk. Jena sedang cuba untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Abang saya, Luke, 29 tahun, sedang menaiki pesawat dari seluruh negara. Ini serius. Saya menghubungi Natalia sekitar tengah hari untuk memaklumkannya. Soalan pertamanya bukanlah, apa khabar ayah awak, atau awak okey? Tetapi, bila ayah awak akan balik? Saya tak tahu. Dia di ICU. Semuanya dah tak tentu hala. Natalia, tapi kami makan malam dengan kawan-kawan saya pada hari Sabtu. Kami batalkannya. Ayah saya mungkin sedang nazak. Ini seperti hari kesyukuran sekali lagi. Konteksnya. Hari kesyukuran yang lalu, saya memilih untuk meluangkan masa bersama keluarga saya dan bukannya keluarganya kerana keluarganya mengadakan hari kesyukuran pada hari Khamis dan keluarga saya pula pada hari Sabtu. Saya cadangkan kami melakukan kedua-duanya. Dia kata tidak. Saya terpaksa memilih. Saya memilih pilihan di mana kami boleh berjumpa kedua-dua keluarga. Dia telah menyimpan dendam terhadap saya sejak itu. Saya perlu pergi. Doktor akan datang. Petang itu, semasa saya duduk di bilik menunggu ICU, berdoa agar ayah saya selamat sepanjang malam, saya mendapat pemberitahuan. Natalia menyiarkan di media sosial. Dia memilih keluarganya berbanding saya sekali lagi. Sentiasa di tempat kedua. Ketahui nilai diri Anda. 38 komen. Kawan-kawannya menyokongnya. Awak berhak mendapat yang lebih baik. Sayang. Dia patut utamakan awak. Amaran bendera merah. Saya komen. Akan sentiasa begitu. Kemudian saya meletakkan telefon saya dan fokus pada ayah saya. Kemas kini 1. Ayah berjaya mengharunginya. Ia sukar. 2 minggu di ICU. Seminggu lagi dalam pemulihan jantung. Saya tinggal sepanjang masa bekerja dari jauh dari kafe hospital. Natalia tidak gembira. Teks bermula dengan cukup baik. Hari pertama, rindukan awak. Harap ayah awak baik-baik saja. Hari ketiga, bila awak akan pulang? Hari kelima, ini tidak masuk akal. Dia stabil sekarang. Hari ketujuh, saya rasa seperti orang bujang. Hari ke-10, kawan-kawan saya fikir awak mementingkan diri sendiri. Saya menghubunginya pada hari ke-10. Saya mementingkan diri sendiri? Ayah saya hampir meninggal dunia, tetapi dia tidak. Dan awak telah tiada selama lebih seminggu. Saya terpaksa pergi ke majlis pertunangan Miranda seorang diri. Saya minta maaf awak terpaksa menghadiri majlis seorang diri semasa saya melihat ayah saya belajar berjalan semula. Jangan sinis dengan saya. Awak selalu buat macam ni. Keluarga awak sentiasa diutamakan. Ya, memang begitu.
Bagaimana kalau kita dah kahwin? Awak akan tinggalkan saya setiap kali ayah telefon? Kalau ayah saya kena serangan jantung lagi, ya, saya akan ada di situ. Wah, wow. Bagus tahu kedudukan saya di mana. Dia meletakkan telefon. Tapi di sinilah ia menjadi menarik. Natalia sangat manis dengan ayah saya sejak setahun lalu, membawakannya biskut kegemarannya semasa kami melawat, ketawa dengan jenakannya yang teruk, memanggilnya ayah. Saya sangka dia cuma belagak baik. Ayah juga begitu. Apa yang saya tidak tahu ialah, ayah telah merancang untuk mengemas kini wasiatnya. Dia tidak kaya, tetapi dia selesa. Bekerja sepanjang hayatnya sebagai kontraktor AM. Menjimatkan setiap sen. Membuat beberapa pelaburan yang bijak. Rumah itu sahaja bernilai kira-kira $700 dan telah dibayar balik termasuk simpanan, akaun persaraan, beberapa hak tanah sewa. Jumlah estate mungkin sekitar $1.8 juta. Rancangan asal adalah untuk membahagikannya 4 bahagian. Saya, Jenna, Luke, dan Natalie. Ya, awak baca betul. Ayah akan memasukkan teman wanita saya, yang dia jangkakan akan menjadi istri saya, tidak lama lagi dalam wasiatnya, kira-kira $450. Dia juga telah bercakap dengan peguamnya mengenainya. Dia memberitahu saya perkara ini semasa khayal dengan morfin. Ayah akan mengejutkan Natalie. Masukkan dia dalam wasiat. Gadis yang baik menjaga awak. Saya. Ayah. Itu sangat pemurah. Keluarga menjaga keluarga. Itu sebelum catatan media sosial. Sebelum teksnya. Sebelum semuanya. Ibu saya melihat catatan itu, tangkapan skrinnya, menunjukkannya kepada ayah ketika dia lebih waras. Dia menyiarkannya semasa saya nazak. Ibu, emoji gulung mata itu benar-benar menarik perhatian. Tunjukkan saya komen-komen itu. Dia membaca setiap satu. Kawan-kawannya memanggil saya sampah. Dia menyukai komen mereka. Dia menjawab, korang semua terbaik. Sekurang-kurangnya ada orang yang menghargai saya. Ayah tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk dan meminta teleponnya. Menghubungi seseorang, berbual selama 15 menit yang saya tidak dapat dengar. Kemudian mendapati dia menghubungi peguamnya. Kemas kini kedua. Ayah pulang dari hospital, tetapi dia memerlukan rawatan. Terapi fizikal, pengurusan ubat, temu janji susulan. Saya melanjutkan tempuh penginapan saya. Saya membuka pejabat sementara di bilik zaman kanak-kanak saya. Natalia sangat marah. Akhirnya dia memandu untuk berjumpa saya selepas 6 minggu. Tetapi bukan untuk melihat keadaan ayah. Dia datang untuk berbincang. Sebaik sahaja dia tiba, dia bersikap dingin terhadap keluarga saya. Hampir tidak melayan ibu saya. Tidak bertanya tentang pemulihan ayah. Hanya membawa saya keluar untuk berbual. Natalie, ini gila. Awak sudah tiada selama 6 minggu. Ayah saya memerlukan saya. Saya memerlukan awak. Saya teman wanita awak. Saya sepatutnya menjadi keutamaan awak. Awak penting bagi saya. Tetapi ayah saya hampir meninggal dunia. Dia baik-baik saja sekarang. Ini hanyalah alasan. Awak mengelak daripada hubungan kita. Hubungan apa? Hubungan di mana awak menyiarkan tentang saya memilih keluarga saya daripada awak semasa ayah saya berada di ICU. Ia hanya untuk meluahkan rasa. Semua orang meluahkan rasa di media sosial dengan emoji menjulingkan mata semasa ayah saya menggunakan alat bantuan hayat. Awak berdrama. Ketika skim ayah berjalan keluar perlahan-lahan menggunakan alat bantu jalannya tetapi stabil. Natalie, saya tidak dengar awak masuk. Ayah, ya Tuhan, awak nampak sihat sangat. Saya sangat risau. Awak pernah? Tak jumpa awak di hospital. Saya nak bagi ruang keluarga, tapi awak ada banyak ruang di media sosial. Mukanya pucat. Saya ternampak catatan awak. Catatan tentang anak saya yang memilih keluarganya berbanding awak dengan mata yang menjuling. Saya cuma kecoa.
Anak saya memerhatikan saya mati dan awak kecewa kerana terlepas rancangan makan malam. Bukan macam tu. Memang macam tu. Saya baca komen-komen tu. Kawan-kawan awak panggil anak saya pentingkan diri. Awak setuju dengan mereka? Semasa saya belajar bernafas sendiri semula, dia berpaling kepada saya. Anak, saya perlu berehat. Natalie, pandu dengan berhati-hati. Dia berjalan masuk semula. Perbualan tamat. Natalie cuba untuk pulih. Dia sedang mengambil ubat. Dia tidak berfikir dengan jelas. Dia berfikir, baiklah, awak dah tunjukkan siapa diri awak padanya. Apa maksudnya tu? Ini bermakna awak ada emoji guling mata tentang saya melawat ayah saya yang nazak. Dia beredar dengan marah, tetapi sebelum mencuba satu lagi manipulasi. Awak tahu, saya nak cadangkan kita mula melihat cincin, tapi jelas awak belum bersedia untuk komitmen itu. Saya? Awak betul. Saya belum bersedia untuk komited kepada seseorang yang menganggap ayah saya yang sedang nazak menyusahkan. Kemas kini ketiga. Minggu lepas adalah temu janji susulan ayah. Status kesihatannya bersih. Doktor kata dia semakin pulih dengan sangat baik. Semasa lawatan itu, ayah ada menyebut bahawa dia telah mengemas kini beberapa dokumen, arahan perubatan, surat kuasa wakil, perkara biasa. Dia juga ada mesyuarat keluarga. Hanya saya, Jenna, Luke, ibu, dan ayah. Tidak. Natalie, kami telah berehat sejak lawatannya. Ayah, saya telah mengemas kini wasiat saya. Mahu semua orang tahu apa itu. Tiada kejutan. Dia yang mengaturnya. Semuanya dibahagikan sama rata antara anak-anaknya. Ibu mendapat rumah itu seumur hidup. Kemudian ia pergi kepada kami. Ringkas, bersih, adil. Jenna, ayah, ini agak mengerikan. Hampir mati menjadikan Anda praktikal. Lagipun, saya terpaksa membuat beberapa perubahan. Luke, perubahan akan melibatkan Natalie. Sudah bercakap dengan peguam mengenainya. Akan menjadi hadiah perkahwinan saya untuk kamu berdua. Jaminan untuk masa depan kamu semua. Saya ternganga. Begitu juga dengan orang lain. Saya, ayah, itu saya langsung tidak tahu. Nilai 450K, langsung tidak tahu. Tetapi kapal itu berlayar apabila dia menjulingkan matanya melihat serangan jantung saya. Kami mahu membantu mengaturkan kamu semua. Tetapi rasa hormat tidak boleh dirundingkan. Dia fikir melawat saya adalah memilih keluarga berbanding dirinya. Bayangkan apa yang dia fikirkan tentang warisan. Mungkin catatan tentang itu juga. Dia meninggal dunia dan saya hanya dapat wang bodoh ini. Jenna sebenarnya mendengus. Saya tidak membiayai seseorang yang menganggap kasih sayang anak saya terhadap keluarganya sebagai beban. Petang itu, saya bertemu Natalie untuk minum kopi. Memberitahunya bahawa kami sudah selesai. Secara rasmi, Natalie, ini tentang ayah awak, bukan? Dia meracuni awak terhadap saya. Awak meracuni diri sendiri terhadap diri sendiri dengan kata-kata awak sendiri. Satu catatan. Ia adalah satu catatan. Satu catatan yang menunjukkan perasaan awak sebenarnya. Bahawa keluarga saya menyusahkan. Bahawa ayah saya yang nazak itu menjengkelkan awak. Awak bertindak balas secara berlebihan. Ayah akan memasukkan awak dalam wasiatnya. Awak tahu tak? Matanya terbeliak. Apa? Dia akan meninggalkan awak sama seperti anak-anaknya kira-kira 450 kerana dia fikir awak seperti keluarga. Natalie pula dalam bentuk lampau. Dia mengubahnya selepas catatan awak. Mukanya pucat pasi. Dia tak boleh buat macam tu. Kami dah bersama selama 3 tahun. Saya hias rumahnya untuk Krismas. Saya pergi ke majlis hari jadinya. Dan kemudian awak pun menjulingkan mata melihat serangan jantungnya. Ia hanyalah emoji. Ia adalah perasaan awak yang sebenar. Dia cuba sedaya upaya masa tu. Air mata, permohonan maaf, janji untuk meminta maaf kepada ayah.
malah mencadangkan kaunseling pasangan. Natalie, saya akan betulkan. Saya akan minta maaf. Saya akan padam catatan itu. Awak dah padamkannya 2 minggu lepas. Tak padam tangkapan skrin pun. Ibu suruh ibu awak screenshotkannya. Seluruh keluarga saya nampak. Makcik saya. Sepupu-sepupu saya. Semua orang tahu awak fikir serangan jantung ayah menjengkelkan. Kemas kini terakhir. Natalie menjadi sangat marah. Mula menghantar mesej. Kepada ahli keluarga saya cuba menjelaskan dirinya. Memberitahu mereka bahawa saya memanipulasi situasi, bahawa dia hanya tertekan semasa membuat catatan itu, bahawa dia berhak mendapat peluang kedua. Jenna menghantar mesej Natalie kepada saya. Saya sudah seperti anak perempuannya selama 3 tahun. Satu kesilapan tidak sepatutnya menghilangkan rasa keluarga saya. Luke berkata, abang awak dikawal oleh ibu bapa awak. Bantu saya buat dia nampak waras. Tetapi yang terbaik ialah apa yang dia hantar. Ibu, saya tahu ibu faham bagaimana rasanya menjadi orang kedua selepas Keja dan keluarganya. Kita patut bercakap antara wanita dan wanita. Respons ibu, Keja dan keluarganya termasuk saya. Saya kedua-duanya. Awak bukan kedua-duanya. Kemudian Natalie membuat kesilapan terbesarnya. Dia menghubungi ayah secara langsung, menghantar email yang panjang lebar tentang bagaimana dia boleh dikatakan menantunya, bagaimana dia telah melabur 3 tahun dalam keluarga ini, bagaimana tidak adil untuk menghukumnya hanya untuk satu saat emosi. Ayah meneruskannya kepada kami semua dengan satu komen. Masih nampaknya berfikir ini tentang wang. Dia betul. Tidak sekalipun dia meminta maaf atas catatan itu. Tidak sekalipun dia mengatakan dia salah kerana berasa jengkel tentang saya tinggal bersamanya. Semuanya tentang apa yang dia layak terima, apa yang dia terhutang, apa yang telah dia laborkan. Ayah membalas emailnya. Sisi saya. Natalie, awak tidak pernah menjadi menantu saya. Awak teman wanita anak saya yang menunjukkan warna kulit sebenarnya ketika saya nazak. Awak ingat awak hilang wang? Apa yang awak hilang ialah rasa hormat dan seorang lelaki yang baik yang akan menyayangi awak selama-lamanya. Emoji itu hanyalah tanda baca tentang apa yang awak benar-benar rasa. Kecemasan perubatan saya menyusahkan kalendar sosial awak. Itu bukan keluarga. Itu bukan cinta. Itu hak. Saya bersyukur awak menunjukkan siapa diri awak sebelum anak saya berkahwin dengan awak. Anggap harta pusaka yang hilang itu cukai bodoh ke atas emoji bodoh awak. Jahi keluarga saya. Natalie cuba buat kali terakhir. Muncul di apartemen saya. Saya akhirnya pulang dengan sekotak biskut kegemaran ayah dan sekeping kad. Di dalam kad itu terdapat tangkapan skrin bercetak pemindahan ban yang telah dibuatnya. $500 kepada Persatuan Jantung Amerika untuk menghormati ayah saya. Lihat. Saya peduli. Saya menderma kepada penyelidikan penyakit jantung. Awak menderma $500 untuk cuba mendapatkan 450,000. Itu bukan saya menunjukkan saya peduli. Awak menunjukkan awak peduli apabila awak menyiarkan emoji itu. Semua yang lain hanyalah kawalan kerosakan. Saya menyimpan biskut itu. Ayah memang menyukainya. Membuang kad itu dan memberitahunya bahawa kami sudah selesai. Tiada lagi komunikasi. Tiada lagi peluang. Dia pergi, tetapi tidak sebelum berkata, awak akan menyesal. Apabila ayah awak tiada dan awak kesorangan, awak akan ingat sayalah yang cuba. Saya. Apabila ayah saya tiada, saya akan ingat saya menghabiskan masa pemulihannya di sisinya dan bukannya di majlis makan malam. Dan saya tidak akan menyesal langsung. Sudah seminggu. Ayah sihat. Mula berjalan tanpa alat bantu jalan. Malah kembali ke bengkelnya semalam untuk mengusiknya. Perkara pertama yang dia buat ialah plak kayu kecil untuk saya yang tertulis keluarga dahulu. Natalie masih menyiarkan banyak petikan tentang mengetahui nilai anda dan membuang orang toksik. Kawan-kawannya memberi komen hati dan ratu dalam segala-galanya.
Tetapi saya yakin tiada seorang pun daripada mereka tahu dia kehilangan hampir $500,000 kerana emoji gulung mata. Ayah kata ia adalah 450 keterbaik yang tidak pernah dia belanjakan. Dan saya bujang, tinggal di apartemen saya, bekerja waktu biasa lagi, dan melawat ibu bapa saya setiap Ahad untuk makan malam. Ayah membuat jenaka yang teruk, ibu terlalu banyak memasak daging panggang, dan tiada siapa yang memutarkan mata mereka melihatnya. Rupa-rupanya memilih keluarga berbanding Natalia bukanlah satu pilihan langsung. Ia hanya menjelaskan apa yang sudah benar. Keluarga tetap keluarga, dan dia tidak akan pernah menjadi seperti itu. Emoji itu membuktikannya. Semua